Dalam saat begitu, saya menerima komen macam-macam lah. Bagaimana Suruhanjaya Pencegah Rasuah, Badan Suruhanjaya Pencegah Rasuah kemarin diberitakan telah pun bertemu dengan peguam, iaitu pejabat peguam Datuk Rosli Dahlan untuk memeriksa beberapa dokumen tertentu. Dan ini juga menimbulkan persoalan. Orang mengatakan bahawa seolah itu melakukan kekejaman. Ada orang mengatakan apakah kerana Rosli Dahlan itu sebagai peguam kepada Tan Sri Muhyiddin dalam pembicaraannya di mahkamah. Macam-macam lah andaian timbul atau persepsi. Sebenarnya menurut Suruhanjaya Pencegah Rasuah, kata Tan Sri Azam Baki selaku Ketua Pesuruhanjaya, dia kata kesiasatan ke atas peguam yang dikaitkan dengan kes rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram tidak ada kena-mengena dengan jawatannya sebagai peguam kepada mana-mana individu. Jangan menimbulkan sebarang persepsi. Menurut Tan Sri Azam Baki, pihaknya sentiasa menjalankan tugas dengan tegas dan profesional, mengikut di bawah bidang kuasanya. Jadi untuk itu, SPRM sekarang ini sedang giat menjalankan siasatan ke atas isu yang membabitkan rasuah, salah guna kuasa, pengubahan wang haram dengan usaha pemulihan aset Satu Malaysia Development. Dan kertas siasatan telah pun dibuka pada 3 Oktober lalu berikutan maklumat diterima dan siasatan dijalankan mengikut Akta SPRM. Bukan menyebabkan orang lain saya tentang siasatan untuk mencari jalan bagaimana wang YNDB yang terselit di sana sini itu dapat dikembalikan. Dan jika mereka yang terlibat melakukan silapan akan dibawa ke muka pengadilan. Itu saja. Jadi sebab itu, menurut Tan Sri Azam Baki, kes sebut disiasat mengikut Akta Pencegahan Pencukupan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Jadi, siasatan dijalankan ke atas peguam itu tidak kena-mengena dengan jawatannya sebagai peguam kepada mana-mana individu ataupun parti politik. Beliau menjawab jawapan sebab Harian Metro semalam melaporkan SPRM sedang menyiasat pembabitan beberapa individu yang didakwa terbabit rasuah dalam pengubahan wang haram ketika usaha pemulihan aset 1MD dan 1NDB dilakukan. Itu keadaannya, saudara, nampaknya berterusan lah, saudara. Sebab itu kadang-kadang saya merasakan kita menimbulkan macam-macam persepsi. Itu yang saya katakan, apakah kita ni orang Melayu yang dominan dalam politik negara kita ini, kita masih lagi meredakan untuk terus berpecah belah. Saya dah cakap sepanjang musim pilihan raya di Dun Pelangai itu hari, apabila ada pemimpin yang mengutarakan sikap kenegerian, orang Pahang, orang Johor, orang Kedah dan sebagainya. Sedangkan ini tidak seharusnya berlaku, kerana waktu kita nak mencapai kemerdekaan, kita mencapai kemerdekaan apabila seluruh warga bangsa kita bersatu. Kita berjaya menghapuskan sifat kenegerian. Bukan orang Negeri Sembilan, bukan orang Perak, bukan orang Kedah, bukan orang Kelantan, bukan orang Johor. Tak ada. Semua bernaung di bawah Parti UMNO. Atas kesatuan itulah kita berjaya membentuk satu gagasan perjuangan yang menuntut kemerdekaan. Tapi hari ini setelah 60 tahun lebih kita mencapai kemerdekaan, bibit-bibit perpecahan di kalangan warga bangsa Melayu sudah pun tercerna. Ini keadaan yang agak merunsingkan fikiran saya dalam usia-usia yang lanjut usia begini, saya. Apa kena jadi pada bangsa saya sendiri. Begitu juga apa yang berlaku dalam UMNO. Saya melihat sekarang ni ada bibit-bibit di mana satu dua orang tiba-tiba menularkan kenyataan yang bukan-bukan. Kalau mereka tak bersetuju dengan Presiden masuk dalam mesyuarat, nyatakan. Bertemu, saya tak yakin yang Presiden tak nak boleh jumpa. Kalau mereka yang ada kedudukan, sama ada sebagai wakil rakyat, ataupun sebagai ahli majlis tinggi, ataupun sebagai ketua bahagian, pergilah ke tingkat 38, berjumpa dengan Presiden, lahirkan apa yang anda tak setuju. Bukan menularkan kenyataan melalui media sosial. Bukan membuat kenyataan melalui media. Ini mengeruhkan suasana. Kita selalu, saya katakan, kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Tapi bukanlah dengan menuduh itu, menuduh ini. Saya agak bersimpati dengan Presiden apabila beliau terpaksa menjawab persoalan-persoalan yang tak sepatutnya kita ungkitkan. Sekarang ini UMNO sedang diserang begitu hebat. Kerana UMNO bersama dengan kerajaan Pakatan Harapan. Di mana dalam Pakatan Harapan itu adanya beberapa pertubuhan politik lain. Iaitu Parti Keadilan,
Parti Amanah dan Parti DAP. Dan naratif penceritaan bahawa UMNO ini menjilat DAP ini, itulah yang dinyanyikan oleh pembangkang. Saat kita sedang menangani persoalan ini, menjelaskan kepada rakyat, semalam saya dipahamkan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO berada di Parit, Perak, untuk pergi menjelaskan pada Akak Umbi sebagaimana yang dinyatakan pada saya itu hari. Dia akan turun ke gelanggang tiap-tiap bahagian dan bertemu dengan ahli akar umbi. Satu demi satu bahagian akan ditangani untuk menjelaskan keadaan sebenar. Sebab saya juga bersetuju bahawa bagaimana bahagian unit penerangan UMNO itu sendiri, kadang-kadang saya bukanlah nak kata gagal, tidak. Tapi seolah-olah kadang tidak bermaya. Warga di peringkat akar umbi tertanya-tanya. Bila orang datang saja menyerang UMNO, mengatakan UMNO ni menyokong, menjilat DAP, maka mudahlah amarah itu dibakar. Maka bibit-bibit itu dicurah dengan minyak untuk membakar hati dan perasaan. Jadilah orang marah, saudara. Sedangkan saya melihat bagaimana Presiden, bukan saya nak membela beliau, saudara. Tapi bila saya melihat adanya, saya ingatkan dah bersih lah UMNO ni. Ingatkan UMNO sudah bersih daripada sebarang parasit ataupun gejala-gejala yang boleh meruntuhkan parti kita. Kena ingat, saudara, kalau kita berbalas sama kita, kita tidak akan selamat. Banyak, saya setuju, banyak orang kata kita mesti go solo. Apa jadi pada pilihan raya 20 pilihan raya ke-15 dulu, UMNO go solo. UMNO Barisan Nasional bertanding sendiri. Akhirnya tinggal 30 kursi. UMNO cuma mampu mendapat 26 kursi saja. Sedangkan sekarang bila kita bertanding, contoh macam di Pelangai, bagaimana kata Datuk Jazlan bahawa sekarang ini keyakinan warga sudah pun mula berada pada UMNO Barisan Nasional. Sudah pun ada sedikit demi sedikit. Dan sepatutnya kita garap. Bukan kita mencurahkan api perbalahan. Saya tidak mau menamakan apa, saya tidak mau menceritakan, tetapi saya melihat adanya ciri-ciri yang boleh membawa perpecahan dalam UMNO. Tak bersetuju dengan Presiden, tak ada masalah. Saya sendiri pun kalau tak bersetuju, saya balon juga, saudara. Tetapi biarlah caranya. UMNO ada dia punya Tuan Madinahnya. UMNO ada tata caranya untuk menyuarakan pandangan. Tiap-tiap tahun kita ada Perhimpunan Agung. Kita boleh mengutarakan soalan itu di peringkat cawangan, di peringkat bahagian secara tertutup. Bukan untuk dilaporkan. Kemudian bila adanya Perhimpunan Agung UMNO, bawalah usul. Bincang. Kalau rasa tak bersetuju, balonlah Presiden, tak ada masalah. Tetapi jangan kita dedahkan pada media. Saudara, kalau dada kita ni ada sedikit kudis, ini kurap. Maka orang katalah ini kerajaan kita dah berkurap. Sedangkan kadang-kadang kita ada jangkitan kudis buta. Ini gambarannya. Saya haraplah teman-teman saya yang mereka bernama pemimpin, sama ada anda menjadi menteri, ataupun anda jadi timbalan menteri, ataupun anda menjadi wakil rakyat, maupun anda menjadi ketua bahagian dan sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Kalau tak bersetuju, masuk dalam mesyuarat yang tertutup, balon. Apa ada masalah? Kita mesti berani bersikap untuk menyuarakan pandangan kita. Bukan disuarakan di luar. Ini tidak. Kadang-kadang suara-suara pandangan kita itu mengiyakan sebagaimana tuduhan orang. Seolah-olah UMNO ni menjilat DAP. UMNO tu begitu, UMNO begini. Kenapa jadi begitu? Anda dipilih oleh warga UMNO sebagai pemimpin. Saya juga kecewa. Belum lagi anda memegang jawatan-jawatan lebih besar. Kalau anda memegang jawatan yang lebih penting lagi, kalau ini sikap anda macam mana, saudara? Ini yang saya lihat, saya runsing, saudara. Bagaimana bibit-bibit perpecahan ini cuba diwujudkan. Orang tunggu saja. Pembangkang tunggu saja untuk mengutip laba. Kemudian lepas itu menyeberang. Serang lagi UMNO. Kemudian seorang lagi. Saudara kena ingat, saudara, kita berada dalam sebuah batera. Dalam sebuah batera yang besar seperti UMNO ni, saudara. UMNO dengan ahli 3 juta lebih, saudara. 3.7 juta. Rumah agam UMNO itu kukuh sifatnya. Tapi kalau kita merobek dari dalam, batera yang sedang berlayar di lautan yang penuh bergelora itu, saudara, kita tebuk dari dalam, bocorlah dia. Kalau bocor, karamlah. Apakah anda merasakan hanya untuk mengutarakan pandangan anda secara terbuka, anda dilihat sebagai hero? Saya rasa anda dilihat sebagai mengkhianati perjuangan. Kalau betul-betul tak bersetuju, masuk. Saya sendiri, saudara, saya cakap terus terang. Saya kadang-kadang saya tak bersetuju, saya tanya dia punya sisa, kat mana Presiden? Tak dapat jumpa di sini, tak jumpa di pejabat. Saya tunggu, nak cari ke rumah, memang sibuk sentiasa. Beliau bukan ada di rumah pun. Bila saya dapat tahu dia ada di parlimen, saya kejar di parlimen. Saya tunggu di luar. Dapatlah juga 10-15 minit bercakap dengan dia. Kadang-kadang dia cakap, minta maaf Mal,
Keadaan sekarang ni tengah sibuk nak menjawab parlimen. Tak apa, tapi ini pandangan saya. Jadi kita rasa itu sepatutnya berlaku. Bukannya kita bercakap melalui media. Ataupun saya dalam live saya kata, saya tak setuju. 1, 2, 3, 4 begini. Jadi naratifnya UMNO itu dikerjakan. Lunyai, saudara.